negeri-negeri yang lain pada masa itu sebagai undang-undang syariahnya dan sebagai undang-undang perdagangannya. Okey. Tapi kenapa sekarang ni Melaka sudah tidak ada Kesultanan Melayunya. Tidak ada sultan yang mentadbir negeri Melaka, hanya ada yang dipertua. Okey, yang dipertua negeri. Begitu juga dengan Pulau Pinang, begitu juga dengan Sabah dan di Sarawak. Okey, jadi ini adalah tugasan kamu untuk mencari kenapa. Saya akan tanya balik nanti dalam grup nanti, kenapa negeri-negeri sebelah ini ataupun contohnya negeri Melaka yang pada masa dahulu adalah sebuah negeri yang hebat, yang mempunyai sultan ataupun raja yang memerintah, tapi kenapa saat-saat lepas berlakunya kemerdekaan tidak ada lagi Sultan Melaka itu muncul ataupun kerabat di manakah kerabat Sultan Diraja, Sultan di Melaka, atau di manakah kerabat Kesultanan Melayu Melaka yang satu masa dulu hebat, Sultan apa lagi, Sultan Muzaffarnya. Okey kan. Jadi itu adalah tugasan-tugasan lah yang perlu kamu siapkan. Seterusnya, executive authority ini adalah merujuk kepada every act flows from his authority, but YDPA must act in accordance with the advice of the cabinet. Macam minggu lepas kita sebut. Okay. However, some situation he may act in his personal discretion. Tapi walaupun dia kena ikut kuasa eksekutif itu mendapat persetujuan daripada kabinet ataupun nasihat daripada menteri, namun setengah-setengah perkara dia boleh bertindak atas budi bicara. The appointment of Perdana Menteri. Okey, pertama sekali, apa-apa benda yang boleh dilaksanakan adalah merujuk kepada pelantikan Perdana Menteri. Macam minggu lepas kita dah sebut lah. Pelantikan Perdana Menteri adalah menurut budi bicara yang di-Pertuan Agong sebagai kuat ketua negara dalam Majlis Raja Melayu. Yang kedua, the withholding of consent to a request for a dissolution of parliament. Perkara yang kedua adalah budi bicara, di bawah budi bicara dan persetujuan Raja Melayu ini ataupun yang di-Pertuan Agong adalah withholding the consent of the request. Maknanya nak meneruskan ataupun bersetuju dengan kabinet ataupun nak melawan kabinet itu daripada menyelesaikan ataupun macam mana nak bubar parlimen tadi. Kalau dia kata, Perdana Menteri kata kita nak bubar parlimen, kita merujuk kepada yang di-Pertuan Agong. Tapi tiba-tiba yang di-Pertuan Agong tidak mahu bubar parlimen. Itu adalah hak dia. Dia berhak tidak mahu bersetuju dengan proses pembubaran parlimen tadi. Yang kedua. Okey, yang ni adalah di bawah tajuk The Rights and the Role of yang di-Pertuan Agong. Okey. Seterusnya, Agong juga bertindak call for a meeting for a conference of rulers. Ataupun dengan kata lain, boleh memanggil pada bila-bila masa untuk majlis Raja-Raja Melayu bersidang. Maknanya yang di-Pertuan Agong ni ada kuasa tertib besar lah. Nak panggil apa? Panggil Raja-Raja Melayu untuk bersidang. Seperti mana kes, kita katalah kalau kes COVID ini semakin meruncing ataupun semakin teruk. Ataupun nak melantik Perdana Menteri yang baru. Jika sekiranya sudah tidak mendapat orang kata apa, mendapat kepercayaan daripada rakyat ataupun nak melantik parlimen yang baru, jika sekiranya tidak mendapat lagi sokongan daripada rakyat untuk memerintah. Jadi pada masa itu bolehlah Agong dengan kuasa yang ada padanya memanggil conference of rulers ataupun meeting, mengadakan pertemuan dengan Raja-Raja Melayu untuk membincangkan perkara-perkara yang saya sebutkan tadi, seperti mana jika sekiranya berlaku pandemik, berlaku bencana alam yang besar dan sebagainya lah, yang membolehkan dia bertindak. DPA but exercise on advice. 3 perkara penting yang mana ianya ada fungsi sebenar yang di-Pertuan Agong, akan tetapi mesti mendapat pandangan daripada kabinet ataupun parlimen. Iaitu pertama sekali, he is a supreme commander of an armed force but this role is purely ceremonial. Walaupun Agong ini, kalau kita kata istilah
contohnya lah, kalau kita kata ada uh, kes, isu yang melibatkan rakyat ataupun uh, siapa-siapa sahaja yang cuba nak melawan kuasa raja ini ataupun kuasa pemerintahan raja, iaitu dengan menawan kem askar contohnya, merampas senjata. Itu bermaksud mereka tadi adalah melawan kuasa yang di-Pertuan Agong sebagai ketua pemerintah, Commander of Armed Forces. Tapi pada kebiasaannya kuasa Raja Raja Melayu ataupun kuasa Sultan ini adalah untuk seremonial sahaja. Itu adalah basicnya, asasnya, iaitu kuasa proses istiadat sahaja. Istiadat pelantikan ketua angkatan tentera ataupun pelantikan siapa-siapa yang penganugerahan darjah kebesaran angkatan tentera, dan secara khususnya angkatan tentera Malaysia ini ataupun kita kata askar ini di bawah yang di-Pertuan Agong secara total. Jadi kalau sekiranya Agong ataupun Majlis Raja-Raja Melayu tidak berpuas hati dengan pemerintahan Kementerian Dalam Negeri yang melibatkan polis dan sebagainya, maka yang di-Pertuan Agong berhak mentadbir tenteranya sendiri, iaitu mengarahkan tentera untuk apa dia? Untuk meminta tentera berkhidmat di bawah dia sebagai tentera kerahan di saat-saat negara menghadapi kekacauan apa-apa sekali lah, seperti darurat dan sebagainya. Jadi kuasa agung untuk mengarahkan tentera untuk kondak darurat pada masa itu adalah bidang kuasa yang di-Pertuan Agong ataupun Majlis Raja-Raja Melayu. Pada masa itu Perdana Menteri tidak ada kuasa seperti mana yang berlaku di di Myanmar. Okey, di Myanmar sekarang dia di bawah bidang kuasa darurat. Yang mana Perdana Menteri siapa sahaja ataupun parlimen dia tidak boleh orang kata bergerak, tidak boleh buat keputusan. Yang buat keputusan adalah tentera. Okey, yang buat keputusan adalah tentera pada masa itu. Gitu jugalah negara kita, jika sekiranya Agong merasakan bahawa tindakan tentera itu mengambil alih pemerintahan negara secara total, maka Agong sebagai head of constitutional berhak mengarahkan armed forces untuk mengawal negara di bawah budi bicara dia. Seterusnya, he was power to grant pardons, reprieve and respite in respect of all criminal offences committed in the federal territory and all offences treatable by the Sharia court in Penang, Melaka, Sabah and Sarawak. Negeri-negeri yang tidak mempunyai sultan, mempunyai raja seperti di Pulau Pinang, Melaka, Sabah dan Sarawak, pada dulunya di Singapura sebahagian daripada negeri Selat. Negeri-negeri ini adalah di bawah bidang kuasa yang di-Pertuan Agong untuk mengampuni ataupun berkait dengan jenayah kriminal. Contohnya lah pada hari jadi ataupun hari kebesaran dia, yang mana Agong berhak untuk mengampunkan mana-mana rakyat mereka yang terlibat dengan jenayah ataupun yang berada dalam mahkamah ataupun berada dalam penjara yang terlibat dengan jenayah di wilayah persekutuan dan juga di bawah mahkamah syariah yang berkait dengan negeri Pulau Pinang, Melaka, Sabah dan Sarawak. Maka itu adalah budi bicara ataupun kuasa yang di-Pertuan Agong untuk memaafkan. Contohlah ada kes yang melibatkan jenayah berat, jenayah hukuman mati mandatori. Mengedar dadah. Contohnya kes membunuh. Maka yang di-Pertuan Agong berhak mengampuni di saat mana dia memerintah sebuah negara pada masa itu. Yang seterusnya,
he has a power to appoint certain members of the Dewan Negara ataupun Senate. Dia ada kuasa sendiri untuk memilih ahli Dewan Negara ataupun Senate. Ahli Senate. Dia berhak memilih. Jika sekiranya Perdana Menteri mencadangkan sekian-sekian orang ataupun sekian-sekian ahli itu di kalangan, contohnya di kalangan ahli Senate ini, siapa sahaja yang dia nak, tapi sekiranya yang di-Pertuan Agong tidak mahu, dia ada kuasa untuk meletakkan orang yang dia nak. Walaupun dia kata tak nak yang dilantik oleh Parlimen tadi, dia tak nak, dia boleh melantik orang lain yang dia kehendaki ataupun dia bersetuju dengan apa yang disadangkan oleh Kabinet ataupun Perdana Menteri, maka ahli Senat yang disetujui itu adalah berhak di bawah bidang juga. Okey, seterusnya bawah bidang kuasa legislatif pula. Tadi adalah di bawah bidang kuasa eksekutif. Macam mana pula Agong di bawah bidang kuasa legislatif? Okay, he has 30 days to assent the bill passed by Parliament. Otherwise, on expiry of the 30 days period, it become law. Maksudnya, jika sekiranya di bawah bidang kuasa perundangan ini, okay, Agong ataupun Majlis Raja-Raja Melayu ini diberi masa 30 hari untuk dan dia mempunyai 30 hari tempoh untuk menjadikannya sah sebagai undang-undang. Nanti kita akan tengok nanti dalam rang undang-undang yang saya hantar tadi. Kita tengok situ secara detail. Traditional aspects of the rulers, power including Agong, such as the power to award honors and ceremonial powers. Apa dia itu? Maksudnya, dia ada kuasa. Okey, Raja-Raja Melayu atau Raja di negeri-negeri Melayu, di mana-mana negeri sekalipun dan juga Agong mempunyai kuasa, okay, such as the power to award honors and other ceremonial powers. Sebab itulah kita tengok kadang-kadang dapat datuk, gelaran datuk kan. Okey, datuk mana? Gelaran mana? Gelaran negeri Pahang. Datuk Pahang maksudnya Sultan Pahang. Okey, datuk negeri Perlis maksud Raja negeri Perlis yang menganugerahkannya. Okey, datuk negeri mana? Negeri Melaka. Maksudnya yang di-Pertua Negeri Melaka menganugerahkannya. Datuk Negeri Terengganu, Sultan Terengganu memberi gelarannya. Okey? Maksudnya gitu. Datuk Seri, siapa beri? Negeri Pahang. Maksudnya Datuk Negeri Pahang itu dianugerahkan oleh Sultan Pahang. Automatik raja sekarang lah yang di Pertuan Agong lah. Kan? Okey. Ataupun di negeri-negeri lain. Ataupun di peringkat persekutuan. Hakim Mahkamah Persekutuan. Ataupun hakim ataupun ketua hakim negara. Okay, ketua hakim negara siapa? Yang di Pertuan Agong sebagai ketua perlembagaan yang menganugerahkan yang menganugerahkan ketua hakim negara kan sebagai ketua dalam segala urusan mahkamah. Maksudnya itu adalah lantikan yang di Pertuan Agong. Okey, datuk mana lagi? Datuk yang dilantik menerusi Mahkamah Persekutuan di Sabah dan Sarawak. Contohnya, iaitu juga yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Datuk apa? Datuk Mahkamah Federal. Juga dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong sebab dia di peringkat persekutuan. Kalau di peringkat negeri, raja ataupun sultan masing-masing. Okey, di sini ada satu tugasan. Okey, kita catat ya. Tugasan ialah, okey, kita ada 9 raja-raja Melayu. Akan tetapi di beberapa buah negeri bukan raja ataupun sultan itu tidak dipanggil sultan. Okey, contohnya di negeri Perlis. Dia tidak panggil sultan, dia panggil raja Perlis. Okey, kenapa berlaku? Okey, saya nak tanya ni. Ni tugasan Okey, Masyita Dahrun. Dengar Masyita.
Mas Sita dah Harun dengar? Tak ada Mas Sita ni. Fatin Mawaddah. Fatin? Ya, doktor. Okey. Dengar Dengar? Okey. Boleh tugasan tu yang faham tugasan tadi, kenapa negeri Perlis dan mana-mana negeri yang ada di dalam 9 ni, 9 penggiliran yang di Tuan Agong ini, contohnya Perlis lah, kenapa ianya dipanggil raja, dia tidak panggil sultan. Okey, boleh Muaz? Boleh, doktor. Okey, Muaz boleh? Muaz boleh? Boleh Ustaz. Okey. Okey. Kuasa memberi gelaran datuk sama sekali kepada di peringkat negeri adalah merujuk kepada sultan atau pun raja di negeri tersebut. Tapi kalau di peringkat persekutuan adalah buah bidang kuasa yang di-Pertuan Agong ataupun agung yang semasa yang memerintah. Okey, itu habis di bahagian bab yang di-Pertuan Agong. Okey. Seterusnya kita buka slide yang seterusnya, iaitu kita nak tengok slide yang Malaysian Legal System 2013. Okey, sila ke slide Malaysian Legal System 2013 yang saya hantar tadi. Okey, pergi ke muka berapa ni? Muka surat Parliamentary Cycle. Okey, Parliamentary Cycle. Okey, kita pergi sambung ke bahagian slide yang PowerPoint yang kedua tadi yang Malaysia Legal System 2013, semua kalau boleh buka. Okey, kita tengok kepada muka surat 19 kata tidak saya lah, iaitu Parliamentary Cycle, artikel 55. Jika sekiranya siapa-siapa yang ada artikel ataupun ada Federal Constitution ataupun ada perlembagaan persekutuan ni, boleh buka di artikel 55. Boleh tengok artikel 55 perlembagaan persekutuan, yang mana macam mana proses parliamentary berlaku. Okey, parliamentary berlaku iaitu 5 years 5 years under SPR. Okay, new parliament's inaugural meeting, and each parliament lasts for 5 years from its first meeting unless dissolved earlier by the WPA at the PM request. Okay, kenapa parlimen ini mesti selaras dengan pemilihan yang di-Pertuan Agong dan juga pemilihan Parlimen Perdana Menteri tadi? Okay, sebab ianya adalah termasuk dalam perlembagaan. Okay, sebab termasuk dalam perlembagaan, sebab tu dah kita kata yang di-Pertuan Agong pun 5 tahun sekali tukar, juga apa panggil, juga berlaku kepada Parlimen 5 tahun sekali tukar. Itu Parlimen yang sah. Kita tidak ambil kira Parlimen yang berlaku sekarang, iaitu Parlimen kita yang diketuai oleh ataupun yang dipegang oleh PM sekarang. Kita tidak rujuk kepada Parlimen sekarang, sebab Parlimen sekarang adalah Parlimen yang dilantik khas di saat kita berlaku pandemik. Jadi kalau kita kata di luar di keadaan semasa ataupun Parlimen yang sebenarnya adalah 5 tahun sekali sepatutnya. Tidak lebih. Dan ataupun dia nak jadi 10 tahun, dia nak pegang 10 tahun tu terpulang kepada rakyat yang menyokong. Tapi yang di-Pertuan Agong tetap 5 tahun sekali. Walaupun rakyat mahukan dia macam-macam mana sekalipun. Contohnya Sultan Pahang sekarang ni yang
mana rakyat betul-betul sayang kat dia, setuju kat dia, sokong dia, sayang kat dia, baik kat dia kan. Tapi macam-macam mana sekalipun, rakyat tidak berhak memilih untuk 5 tahun akan datang. Kecuali umurnya panjang, dia boleh memerintah 5 tahun akan datang setelah menjalani proses 8 penggiliran di lepasnya. Saya rasa kalau Agong sekarang ni, kalau dia nak pegang 5 tahun lagi untuk pemerintahannya, saya rasa tak sempat kot. Sebab berdasarkan umur dia lah. Yang macam yang Kedah dulu, pada suatu masa dahulu, dia boleh pegang sebagai yang di Tuan Agong yang ke-berapa? Yang ke-5, dan pegang pula yang di Pertuan Agong yang ke-14. Maksudnya dia boleh pegang itu sebab dia masih muda pada waktu pertama dia memegang di Pertuan Agong kan. Jadi sekarang ni kalau yang Sultan Pahang ini, dia tak boleh nak pegang 2 kali, saya rasa lah. Sebab kalau ikut gandaan umur itu berganda. Contohnya umurnya sekarang berapa, kita gandakan 5 tahun 5 tahun, 9 kali 5 45 tahun lagi. Jadi kalau dia pegang sekarang ni, habis 5 tahun, 45 tahun lagi umur dia berapa. Jadi kalau pada masa tu dia masih sihat, masih lagi mampu mentadbir, maka pada masa tu dia boleh pegang sekali lagi. Tapi saya nampak lah, mungkin anak dia lah yang akan memerintah pada masa akan datang. Okay? Sebab sekarang ni yang di Tuan Agong, maknanya dah berumur, dah berusia. Okay. Seterusnya kita tengok Parliament is dissolved. Okay, general election must be held within 60 days of dissolution. Parliament must start meeting within 120 days of dissolution. Jadi, apabila kita kata Parlimen itu dibubarkan, maka di situlah yang di Tuan Agong berhak membuat keputusan atas Parlimen tadi untuk macam mana nak bersidang apa semua. Okay. Okay, seterusnya kita tengok muka surat yang surat yang berapa? Sekejap. Minggu depan kita dah tengok case kan, case by case. Okay, mungkin lagi tengok muka surat 13. Okay, surat 13. 31, sorry. 31, the judiciary. Okay. Judiciary artikel 121. Okay. Artikel 121 sengkang hingga 131A. Okay. Judiciary maksudnya the power to interpret law including the constitution lies with the judiciary. Okay, maksudnya di sini adalah bidang kuasa yang di Pertuan Agong juga untuk mengepalai peruntukan kehakiman dalam kes-kes kehakiman negara, iaitu artikel 121 hingga 131A. The power to interpret laws including the constitution lies with the judiciary. Okay. Yang mana kalau kita tengok atas sekali adalah federal court. Okay. Sebab saya kata tadi, kalau kuasa yang di Pertuan Agong untuk melantik datuk ke siapa-siapa, ketua hakim mahkamah federal, court of appeal, siapa-siapa mahkamah yang berkait dengan mahkamah rayuan adalah di bawah bidang kuasa yang di Pertuan Agong. Seterusnya, High Court of Malaya dan High Court of Sabah dan Sarawak. Itu juga adalah bidang kuasa yang di Pertuan Agong. Okay. High Court of Sabah dan Sarawak, subordinate court, dan subordinate court di bawah negeri Sabah dan Sarawak. Okay. Seterusnya, berkait dengan mahkamah syariah. Okay. Contohnya, the High Courts and Subordinate Courts have no jurisdiction over syariah. Tapi di sini ada kuasa tersendiri yang mana raja-raja ataupun sultan-sultan di peringkat negeri berhak ke atas bidang kuasa syariahnya. Okay. Seterusnya, appointment of judge. Artikel 122(B), muka surat 32. Okay, judge are in effect appointed by the Prime Minister through this process. Okay, walaupun kita kata Perdana Menteri yang melantik pada asasnya, tapi yang mempersetujuinya adalah yang di Pertuan Agong, iaitu
PM consult persons stipulated in Article 122B. Example, the Chief Justice of the Federal Court. Okay, Chief Justice of the Federal Court. Okay, dan seterusnya PM advise the YDPA to appoint the person selected by the PM as a judge. Jadi, Perdana Menteri dia pilih. Okay, berdasarkan artikel 122 dia berhak melantik, ada kuasa untuk melantik. Tapi macam mana? Tapi dia boleh pilih. Pelantikan itu boleh pilih berdasarkan artikel 122 dan pada masa yang sama dia perlu meminta yang di-Pertuan Agong, okey, ataupun menasihat yang di-Pertuan Agong pada masa sama untuk memilih, setuju dengan pilihan-pilihan tadi berdasarkan artikel 122. Dan last kali, YDPA appoint that person tadi, mana-mana person lah yang telah disetujui, okey, as a judge after consulting the Conference of Ruler, setelah berbincang dengan Raja-Raja Melayu. Maksudnya dalam proses pelantikan itu, Agong berhak dengan adanya persetujuan Raja-Raja Melayu juga. Sekiranya ada di kalangan Raja-Raja Melayu yang tidak bersetuju, maka ianya akan terhenti seketika untuk meminta pandangan yang lain, meminta budi bicara yang lain ataupun meminta nasihat lain daripada Perdana Menteri untuk memilih mana-mana person yang lain untuk menghakimi ataupun menjadi hakim Mahkamah Tinggi, Mahkamah Persekutuan di Semenanjung ataupun di Sabah dan Sarawak ataupun Ketua Hakim Negara ataupun Peguam Negara pada masa itu. Okey. Required to act on the advice of the PM. Sama sekali, siapa yang berhak Sultan ataupun Raja Melayu ataupun yang di-Pertuan Agong lantik siapa? Pertama sekali, the Chief of the Federal Court. Ketua Hakim ataupun Ketua Mahkamah Federal. Satu, itu adalah di bawah bidang kuasa yang di-Pertuan Agong untuk berkenan melantik dia sebagai Ketua Hakim. Yang kedua, President of the Court of Appeal. Presiden Mahkamah Rayuan. Jadi siapa-siapa yang layak sebagai Presiden Mahkamah Rayuan, yang mana ianya tadi berhak dilantik oleh yang di-Pertuan Agong. Yang ketiga, Chief Judge of High Court. Ketua Hakim Mahkamah Tinggi. Okay? Ketua Hakim Mahkamah Tinggi. Juga dilantik oleh yang di-Pertuan Agong. Dan seterusnya, ada Federal Court Judge. Dan mana-mana hakim-hakim mahkamah-mahkamah persekutuan yang lain, iaitu Mahkamah Persekutuan Wilayah Persekutuan dan Sabah dan Sarawak. Seterusnya, ada Court of Appeal Judge. Mana-mana hakim Mahkamah Rayuan juga dilantik oleh yang di-Pertuan Agong, mendapat nasihat Perdana Menteri, dan juga ada High Court Judge. Mana-mana Mahkamah Tinggi, hakim Mahkamah Tinggi juga dilantik oleh yang di-Pertuan Agong. Bermaksud di sini ada 6 bentuk ataupun ada 6 kategori ketua hakim ataupun hakim-hakim ataupun presiden mahkamah yang mana ianya dilantik terus oleh yang di-Pertuan Agong, mendapat nasihat daripada Perdana Menteri dan juga Majlis Raja-Raja Melayu berdasarkan artikel 122(b). Perlembagaan Persekutuan pelantikan itu adalah di sisi undang-undang. Jadi kalau kita tengok nanti, okey, siapakah Ketua Hakim Negara sekarang ini? Adakah ianya tadi disebutkan dalam artikel 122 ke tidak? Ataupun mereka tadi bersalahan dengan apa yang disebutkan dalam perlembagaan. So, tugas lain adalah menyenaraikan siapakah Ketua Hakim Mahkamah Persekutuan ataupun dengan secara langsungnya Ketua Hakim Negara. Yang seterusnya, Presiden Mahkamah Rayuan. Apa dia? Yang ketiga, Ketua Hakim Mahkamah Tinggi. Yang keempat, Hakim-Hakim Mahkamah Persekutuan. Yang kelima, mana-mana
hakim Mahkamah Rayuan, dan yang keenam, hakim-hakim Mahkamah Tinggi yang lain. Okey. Jadi ini adalah tugasan kamu untuk menyenaraikan 6 kategori hakim-hakim ataupun ketua hakim yang disebutkan tadi, yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong ataupun yang dilantik oleh Majlis Raja-Raja Melayu berdasarkan artikel 122B yang juga mendapat nasihat daripada Perdana Menteri. Okey. Seterusnya, kita tengok. Okey, kalau kes tu saya rasa boleh tengok sendirilah kes. Okey. Kamu boleh merujuk pada kes muka surat 34. Kes. Ada satu kes di muka surat 34 yang mana kes ini adalah kes the separation of power case. Maknanya kes yang melibatkan bidang kuasa. Bidang kuasa masing-masing. Contohnya bidang kuasa eksekutif, bidang kuasa judiciary, bidang kuasa legislatif. Jadi di situ adalah menunjukkan bidang kuasa ini adalah terlaksana di bawah bidang kuasa mana? Bidang kuasa yang diagung. Contohnya, jadi kamu kes public prosecutor ataupun pendakwa raya lawan Koh Wah Kuan tahun 2007, okey. Current Law Journal Federal Court Oktober 2007. Boleh tengok ini yang mana kes yang berkait dengan, saya rasa boleh baca sendirilah selebihnya, iaitu Koh Wah Kuan was convicted of murder which the he committed at the age of 12 tahun. Instead of receiving the death sentence, he was pursuant to the Child Act 2001, ordered by the court to be detained for as long as the Yang di-Pertuan Agong acting on cabinet advice deems appropriate. Maksudnya di sini persoalan dia, whether the detention order was unconstitutional because under the doctrine of separation of power rests in the judiciary and not the executive. Jadi di sini persoalan yang timbul, kamu kena lihat dan baca kes ini adalah di bawah bidang kuasa eksekutif ataupun judiciary. Di bawah bidang kuasa agung yang merujuk kepada judiciary ataupun eksekutif. Dalam kes Koh Wah Kuan lawan pendakwa raya, iaitu kes murder, pembunuhan. Yang mana yang membunuh tadi, Koh Wah Kuan, telah didakwa membunuh pada usia 12 tahun. Jadi kalaulah sekiranya kuasa di bawah umur ini macam mana? Kerana kalau ikut Child Act 2001, maksudnya dia adalah di bawah umur masa dia melakukan kesalahan membunuh tadi. So, kamu baca sampai habis kes ni dan tengok dia punya jawapan dia, macam mana separation of power tadi. Kita tengok muka surat 36. 36 ini the Conference of Ruler. Okay. The Conference of Ruler, kita tengok balik, dia adalah merujuk kepada artikel 38 dan dalam jadual kelima. Okey, boleh buka muka surat 38. Okey, Afikah, okey Afikah? Nur Afikah, okey. Nur Afikah 054698 metrik. Nur Afikah, are you hearing? Are you here? Oh, Afikah mana Afikah ni? Nur Aimah. Oh, Nur Aimah minggu lepas tak ada rasa. Nur Aimah. Ain. Oh, Ain. Dengar. Ain? Mana Ain senyap tu? Okey, Nur Alia. Nur Alia. Nur Alia dengar? Ustaz. Dengar Okey. Dengar. Jumpa slide kan surat 36? Jumpa? Jumpa. The Conference of Ruler. Okey, boleh Okey. Kita ke situ saja. The Conference of Rulers, Article 38 and the 5th Schedule. Jadual kelima Perlembagaan Persekutuan. Iaitu Majlis Raja-Raja Melayu. Cuba tengok gambar tu kan. The Conference is a constitutional body comprising the rulers and the Yang di-Pertuan Agong
dan Yang di-Pertua Negeri. Tengok tu, first Majlis Raja Melayu yang pertama. Kan? Majlis Raja-Raja Melayu yang pertama, cuba tengok. Kalau boleh zoom lah. Tengok. Itu keadaan dia. Majlis Raja-Raja Melayu pertama, yang mana yang duduk di bawah itu tak pasti, cuma saya nampaknya yang kalau Raja-Raja Melayu, cuba tengok yang ada selempang. Tu. Yang pakai selempang. Yang duduk di tengah-tengah tu, barisan tengah-tengah, itulah Raja-Raja Melayu. Okey. Itulah Raja-Raja Melayu. Yang lain tu wakil-wakil lah tu, wakil Raja Melayu, kerabat dia. Okey. Itu adalah Majlis Raja-Raja Melayu yang pertama, merujuk kepada artikel 38 dan juga jadual kelima. Okey. Seterusnya kita tengok sedikit functions of the Conference of Rulers. Okey. Function the Conference of Rulers adalah merujuk kepada apa dia? Merujuk kepada kuasa Majlis Raja-Raja Melayu. Okey, Majlis Raja-Raja Melayu itu artikel 38. Apa dia? The function dia, electing and removing of the Yang di-Pertuan Agong and his deputy. Saya sebut tadi, kalau jika sekiranya berlaku apa-apa perkara tindakan tata tertib yang melibatkan Raja-Raja Melayu ataupun Yang di-Pertuan Agong, maka dia boleh boleh apa? Boleh bila-bila masa berbincang dengan Yang di-Pertuan Agong dan timbalan dia untuk apa? Untuk removing Yang di-Pertuan Agong dan deputi. Timbalan dia Pertuan Agong. Okey, yang kedua, deciding on the extension any religious acts, observance or ceremony to the country. Macam tadi yang pertama tadi. Seterusnya, giving or withholding consent, veto rights or matters such as yang tadi yang religious act tadi ataupun ceremony, apa-apa upacara tadi, itu juga Majlis Raja Melayu. Okey. Dan seterusnya, law Raja Melayu affecting the privilege, position, honours and dignities of the rulers. Okey, apa-apa bentuk perundangan yang melibatkan privilege, kedudukan Raja-Raja Melayu, honours of dignities of the rulers and the bidang kuasa Raja-Raja Melayu juga. Yang seterusnya, law amending artikel 152 iaitu Malay language or artikel 153 special position of Bumiputra, itu juga di bawah bidang kuasa Raja-Raja Melayu. Alteration of state boundaries, sempadanan wilayah juga di bawah bidang kuasa Raja-Raja Melayu. Certain appointments such as members of public service commissions and the election commission ada juga di bawah Raja-Raja Melayu. Okey. Itu muka surat 37. Seterusnya kita tengok kita slide rang undang-undang. Okey, rang undang-undang. Kita buka slide rang undang-undang 2013. Okey, pertama sekali macam mana Badan Perundangan Negara legislatif, kuasa legislatif itu mengubah sesuatu undang-undang yang diputuskan di Parlimen. Okey. Kita tengok pertama sekali, okey, komponen Parlimen, yang mana komponen Parlimen ini mesti ada 3 komponen utama. Kalau ada soalan nanti, soalan ujian, kuis apa semua, jika ditanya tentang komponen Parlimen, berapa dalam komponen Parlimen itu ada apa? Okey. Pertama sekali kita jawab Yang di-Pertuan Agong, yang kedua Dewan Negara, yang ketiga Dewan Rakyat. Okey, ada 3 komponen ini menunjukkan bahawa ianya adalah komponen Parlimen yang lengkap. Okey, komponen Parlimen yang lengkap, iaitu semua undang-undang yang diluluskan di peringkat persekutuan mesti melalui
ketiga-tiga komponen di atas. Jadi kalau nak lulus apa benda bentuk rang undang-undang yang ada sekarang ini, yang kita kata yang telah termaktub sekarang ini di dalam akta perundangan ataupun akta mana-mana akta selain daripada di peringkat negeri, okey, maknanya di peringkat persekutuan, ianya tadi adalah diluluskan di peringkat persekutuan mesti melalui ketiga-tiga komponen di atas. Yang seterusnya, YDP Agung berfungsi memberi perkenan kepada sesuatu rang undang-undang yang telah diluluskan. Maksudnya yang di-Pertuan Agong berfungsi memberi perkenan. Maknanya kalau yang di-Pertuan Agong tak berkenan dengan rang undang-undang yang disebutkan di dua dewan tadi, maka dia tidak akan memperkenankan dan tidak akan meluluskan. Maknanya tidak dapat dijadikan undang-undang. Kiranya tidak dapat memperkenankan. Seterusnya, fungsi dan kuasa parlimen. Fungsi kuasa parlimen ni apa? Kalau kita tengok, fungsi dan kuasa parlimen adalah pertama sekali menggubal, meminda dan memansuhkan undang-undang. Itulah fungsi dan kuasa parlimen. Kalau kita kata, apa kuasa parlimen? Parlimen ni buat apa sebenarnya? Kan, sekarang ni timbul isu yang mana menteri-menteri yang orang kata menteri apa? Menteri yang pembangkang ini mendesak supaya kerajaan sekarang mengadakan sidang parlimen. Sebab itulah Perdana Menteri sekarang membuat satu proses kata apa? Darurat. Okey, darurat. Sebab apa? Sebab kalau darurat berlaku, maksudnya parlimen itu digantung. Akan tetapi pihak-pihak pembangkang mahukan parlimen itu dibuat. Kerana apa? Kerana kalau tidak ada parlimen bersidang, maka penggubalan undang-undang baru, meminda dan memasukkan undang-undang lama bermaksud tidak boleh dilaksanakan dalam tempoh sekarang. Sebab itulah Perdana Menteri sekarang ni buat begitu. Seterusnya, mengenakan cukai baru, cukai tambahan atau memasukkan mana-mana cukai. Kalau sebenarnya kita pernah dengar cukai GST, SST, apa lagi jenis-jenis cukai yang diperkenalkan oleh kerajaan dan ianya adalah cukai baru ataupun sebagai cukai tambahan ataupun nak memansuhkan mana-mana cukai, maka ianya adalah di bawah bidang kuasa parlimen untuk memperkenankan yang dibawa kepada dua dewan tadi, yang dua komponen dewan tadi, dan seterusnya meluluskan belanjawan negara. Belanjawan negara ini adalah satu bentuk kuasa dan fungsi parlimen yang paling besar sekali. Kalau sebelum ni kita kata 2 tahun yang lalu kita dikejutkan dengan proses belanjawan negara yang paling teruk sekali, iaitu dipegang oleh Menteri Keuangan yang paling teruk sekali, iaitu Lee Kuan Yew kan, sebagai Menteri Keuangan yang mentadbir. Jadi apabila Lee Kuan Yew ini sebagai Menteri Keuangan yang mentadbir belanjawan negara pada masa itu, negara kita amat terkesan kerana beliau memperjuangkan hak rakyat ataupun tidak secara umumnya, memperjuangkan secara khusus sahaja kalau kita nampak, iaitu membangunkan sekolah-sekolah Cina, sekolah-sekolah kita ni, sekolah-sekolah Melayu, sekolah-sekolah yang agama rakyat ini diketepikan, banyak-banyak belanjawan, dana itu dibawa ke ke peringkat dibawa di negeri-negeri untuk negeri-negeri dia saja, negeri-negeri yang majoriti Chinese atau negeri majoriti Cina pembangkangnya di situ. Contohnya sekolah Cina banyak di situ, negeri itu yang dibangunkan. Negeri-negeri yang tidak ada Cina, Kelantan, Terengganu, kurang ni apa semua, bajet pun dikurangkan, ditutup ataupun dikecilkan. Jadi meluluskan belanjawan negara adalah besar kuasa parlimen pada masa itu, dan sekarang ini belanjawan negara diurus tadbir oleh seorang menteri yang hebatlah, di mana mungkin kalau kita tengok belanjawan negara ni agak stabil lah, stabil untuk semua negeri. Yang seterusnya, mengawasi dan mengawal perbelanjaan awam dan perbelanjaan kerajaan. Jadi perbelanjaan awam, kita lah rakyat-rakyat jelata ni, dan perbelanjaan awam ni, perbelanjaan kerajaan ni, perbelanjaan negara mentadbir, perbelanjaan kerajaan mentadbir negara.
Contohnya duit untuk mengatasi pandemik ini, contohnya memberi vaksin secara percuma apa semua tu adalah perbelanjaan kerajaan untuk awam. Okey, jadi kita kata kalau sekarang ni kita disarankan untuk mencucuk ataupun mengambil vaksin kan, siapa-siapa yang kena tu pergi ambil macam mana, itu adalah perbelanjaan kerajaan untuk di bawah parlimen. Benda ni semua adalah disebut dalam parlimen. Ha, macam mana kos mengambil vaksin, membeli vaksin daripada luar negara, membeli vaksin daripada negara-negara pengeluar sana contohnya untuk rakyat. Contohnya kita berapa juta rakyat kan. Jadi untuk perbelanjaan kerajaan untuk vaksin sahaja berapa juta tu, itu adalah di bawah bidang kuasa parlimen untuk menetapkannya. Okay, keistimewaan parlimen. Apa keistimewaan parlimen ni? Tak apa. Tak apalah pembangkang mahu sangat parlimen ini bersidang. Kerana apa? Kerana parlimen ini banyak keistimewaannya. Pertama sekali, keabsahan apa-apa perjalanan dalam mana-mana satu Dewan Parlimen atau dalam mana-mana jawatan kuasa tidak boleh dipersoalkan dalam mana-mana mahkamah. Jadi kalau dalam parlimen tu bersidang, kiranya begini, maka kalau berlaku apa-apa dalam parlimen pertengkaran, maka mereka tidak boleh mendakwa siapa-siapa dalam parlimen tadi. Jadi sekarang ni ianya menjadi satu susah yang susah dan mana-mana Dewan Parlimen ini tidak boleh dipikaikan. Okey, yang keduanya, tidak seorang pun ahli parlimen boleh didakwa bagi apa jua yang diucapkan atau apa-apa undi yang diberi oleh seorang ahli parlimen tadi. Jadi sekiranya kata apa-apa perkara yang kata kasar, kesat di dalam parlimen, maka dia tidak boleh didakwa pada asasnya. Cuma boleh dimohon untuk tarik balik. Sebagai contoh, nanti kita tengoklah beberapa sidang parlimen yang lalu sebagai contoh yang mana apa-apa ucapan-ucapan YB atau pengampunan, memberi maaf kepada mana-mana ahlinya yang terkasar bahasa, yang tersasul, yang tersalah ungkapan apa semua, maka dia boleh memberi maaf sendiri. Sebab itulah kita kalau masuk parlimen ini, kata kebal di situ lah. Sebab tu YB ahli parlimen yang berani ni, dalam ni lah dia bercakap kerana kekebalan dia di situ. Okay. Seterusnya, bagaimanapun mereka yang menimbulkan apa-apa perbincangan berkaitan dengan isu sensitif boleh didakwa mengikut Akta Hasutan 1948 sebagaimana yang dipindah oleh Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu nombor 45 tahun 1970. Jadi benda ni adalah dia punya tu. Seterusnya, tiada seorang ahli parlimen pun boleh dibicarakan dalam mana-mana mahkamah berkait dengan apa jua yang diterbitkan di bawah kuasa mana-mana satu Dewan Parlimen. Jadi Dewan Parlimen tak kira lah, Dewan Parlimen dan Dewan Negara, mana-mana ahli parlimen tidak boleh dibicarakan oleh mana-mana mahkamah. Okay? Jadi kuasa dia, sebab itulah orang kata dalam parlimen ini, ahli parlimen berhak bergaduh, berbincang, nak kata apa-apa kepada ahlinya, kepada sidang Dewan Parlimen tadi, nak kata kepada Perdana Menteri ke, nak kutuk Perdana Menteri masa tu lah. Jadi pada masa tu, kalau jika sekiranya kata-kata itu agak kesat, maka yang di-Pertua Dewan akan minta menarik balik kata-kata itu. Okay. Itu sahaja. Okay. Seterusnya, bagaimana undang-undang dibuat? Okay, kita tengok bagaimana undang-undang dibuat. Pertama sekali, peringkat kementerian. Menteri membuat draft rang undang-undang ataupun menteri dapatkan pandangan dan nasihat perundangan, susulan dan kodifikasi dari Peguam Negara. Menteri mendapatkan persetujuan kabinet dan beri rasional kenapa ia perlu diluluskan di parlimen. Rang undang-undang dicetak dan diajukan untuk kelulusan di parlimen. Okey. Jadi macam mana? Maka di peringkat kementerian tadi, rang undang-undang dibawa untuk mendapat kelulusan. Jadi di situ tengok Peguam Negara bersetuju tak dengan rang undang-undang tadi untuk dibawa ke parlimen di peringkat pertama. Okey, seterusnya di peringkat Dewan Parlimen itu Dewan Rakyat, Dewan Negara. Okey, kita ada bacaan pertama. Iaitu bacaan pertama ini adalah bacaan di peringkat menteri. Ada menteri di dalam Dewan Rakyat ataupun Dewan Negara, jadi baca dulu
undang-undang yang dibawa tadi oleh menteri, contohnya Kementerian Keuangan membawa rang undang-undang baru untuk menentukan cukai baru contohnya. Jadi rang undang-undang tadi dibawa dalam parlimen oleh kementerian, maka ianya dibaca oleh menteri. Okey, bacaan pertama ni adalah bacaan peringkat menteri-menteri. Yang seterusnya, bacaan kedua peringkat paling penting di mana prinsip rang undang-undang dibahaskan. Maknanya kalau rang undang-undang dibahaskan, maksudnya peringkat ini adalah peringkat yang paling peringkat kedua. Okay, peringkat kedua. Seterusnya, peringkat jawatan kuasa. Peringkat jawatan kuasa adalah peringkat perbincangan. Maka setelah melalui proses peringkat pertama, bacaan pertama, bacaan kedua, maka ada pula peringkat jawatan kuasa. Peringkat jawatan kuasa adalah peringkat perbincangan. Maksudnya, di sinilah dibincangkan balik apa-apa yang dibaca dalam bacaan pertama dan yang dibaca pada bacaan kedua untuk dipikirkan untuk dibawa ke bacaan ketiga. Okey. Masa ni proses dipanggil perbincangan. Dan seterusnya bacaan ketiga sebelum dihantar ke Dewan Negara. Maknanya di Dewan Rakyat mesti melalui proses-proses ini dahulu, iaitu bacaan pertama bacaan oleh menteri, bacaan kedua peringkat paling penting di mana prinsip undang-undang dibahaskan, peringkat jawatan kuasa dalam Dewan Rakyat tadi, iaitu peringkat perbincangan dan peringkat bacaan ketiga dihantar ke Dewan Negara. Okey. Seterusnya, peringkat YDPA ataupun peringkat parlimen. Okey, maka apabila undang-undang tadi setelah dipersetujui di peringkat Dewan Rakyat dengan bacaan-bacaan dia tadi, maka diteruskan pula dengan bacaan di peringkat parlimen, iaitu peringkat yang di-Pertuan Agong. Maka peringkat YDPA ini adalah peringkat parlimen yang dipersembahkan kepada yang di-Pertuan Agong untuk persetujuan dan cok mohon. Maksudnya apabila masuk ke peringkat ini dibaca sekali lagi di parlimen. Itu peringkat yang seterusnya ini. Maka dipersembahkan kepada YDPA untuk persetujuan dan cok mohon. Maka di sinilah peringkat yang paling orang kata paling besarlah untuk mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong untuk bersetuju dan cok mohon itu tadi. Dan untuk mendapatkan cok mohon bukannya senang. Kalau ada di peringkat-peringkat yang pertama, bacaan pertama dia tak lepas lah, bacaan kedua tak lepas, bacaan ketiga tidak lepas, maka peringkat jawatan kuasa pun sangkut, maka tidak akan sampai kepada peringkat parlimen, dipersembahkan kepada yang di-Pertuan Agong tak akan sampai. Kerana di sinilah peringkat yang kata peringkat yang paling akhir sebelum dibawa ke di hadapan yang di-Pertuan Agong. Seterusnya, rang undang-undang akan menjadi undang-undang yang di-Pertuan Agong. Maknanya Dewan Rakyat melalui proses yang sama, Dewan Negara melalui proses yang sama dan disetujui oleh dua-dua dewan dan dibawa ke parlimen untuk disetujui sekali lagi dan juga oleh yang di-Pertuan Agong, maka ianya tadi dianggap undang-undang ataupun rang undang-undang, bill. Okey, dianggap rang undang-undang ataupun bill yang mana ianya tadi telah dipersetujui dan telah dicok mohon oleh yang di-Pertuan Agong. Okey, so kita tengok sikit lagi sebagai rujukan, iaitu kita tengok kita ada di sini ada 3 bentuk, iaitu akta, enactment atau ordinance. Kita nak beza di sini. Pertama sekali akta. Undang-undang yang digubah oleh parlimen dinamakan akta. Maksudnya kalau parlimen keluarkan undang-undang itu dibahas di parlimen, maksudnya akta lah itu. Yang kedua, undang-undang yang digubah oleh DUN dinamakan enactment. Maknanya kalau kita kata enactment, undang-undang jenayah syariah, bermaksud itu adalah undang-undang yang dibubarkan di peringkat negeri ataupun dia dinamakan enactment.
Yang ketiga, ordinan pula adalah merujuk kepada undang-undang berikut. Okey. Salah satunya adalah undang-undang yang dibuat oleh Majlis Perundangan Persekutuan 1946, Undang-Undang yang Merdeka dulu. Yang kedua, undang-undang yang dibuat oleh pihak Dewan Undangan Negeri Sabah dan Sarawak sebelum Hari Malaysia. Maksudnya sebelum ni, kalau ada peruntukan undang-undang yang digubah di peringkat negeri dan Sarawak, di Sabah dan Sarawak, dia panggil an ordinance. Kita dah panggil enactment. Seterusnya, undang-undang yang dibuat oleh Majlis Perundangan Negeri-Negeri Selat pada masa itu, iaitu negeri Pulau Pinang, Melaka dan Singapura pada masa itu. Dan seterusnya, undang-undang yang diisytiharkan oleh Yang di-Pertuan Agong di bawah perkara 150-2 apabila Parlimen tidak bersidang pada masa darurat. Maka undang-undang yang dibuat pada masa darurat adalah undang-undang ordinance. Dinamakan ordinance kerana. Dan seterusnya, perisytiharan undang-undang oleh Pentadbiran Tentera British BMA pada tahun 1945 hingga 1946 juga dinamakan ordinance. Okey. Ada soalan? Ada soalan, Izzah? Mana Izzah? Ya, Ustaz. Mana Izzah ada soalan? Tak ada, tak ada. Tak ada. Raja Naim? Ni Raja ni. Oh, Raja Naim. Ya, tak ada tak? Ada? Tak ada, tak ada. Tak ada? Syahirah? Atirah Samsudin? Atirah? Tak ada. Nurul Izzah. Nurul Izzah Abdul? Tak ada. Ada? Ada? Tak ada. Tak ada? Tak ada. Okey. Okey, sikit lagi. Sikit lagi nak buka dah ni. Sikit lagi. Saya punya laptop saya habis bateri. Saya kena buka kat telefon tengok balik. Sekejap Okey. Allah, susah sangat ni. Okey, nanti sila rujuk slide yang rang undang-undang tadi. Okey, sila rujuk slide rang undang-undang. Tengok yang muka surat yang ada draft. Yang ada graf tu, muka surat berapa saya tak pasti. Di situ menyatakan bahawa proses rang undang-undang. Okey, proses rang undang-undang di Dewan Rakyat macam mana? Step pertamanya bacaan kali pertama, bacaan kali kedua, bacaan kali ketiga kan? Okey, lepas tu naik ke Dewan Negara, bacaan yang sama diulang. Lepas tu di peringkat Jawatankuasa, seterusnya peringkat yang ke-9 yang di Pertuan Agong dan perkenan RUU ataupun Raja yang di Pertuan Agong, Majlis Raja-Raja Melayu. Okey. Ataupun rang undang-undang tadi dipersembahkan kepada Seri Paduka yang di Pertuan Agong untuk diperkenankan oleh Baginda. Seterusnya, peringkat ke-10 cetak dan wartakan. Rang undang-undang tadi bukan panggil rang lah, dia panggil undang-undang. Atau bila rang tadi telah dirangkan dia, maka dipanggil undang-undang, dicetak dan disiarkan dalam Warta Kerajaan Persekutuan ataupun Warta Kerajaan Negeri kalau di peringkat enactment dan ordinance. Undang-undang mula berkuat kuasa pada tarikh yang disebut dalam undang-undang berkenaan atau yang ditetapkan oleh menteri dalam menteri. Okay. Jadi maknanya rang undang-undang tadi ada 10 step dia, ada 10 peringkat dia. Jadi kalau boleh nanti sila rujuk peruntukan itu ataupun how to enact the bill, di mana undang-undang itu dibuat. Okey. So kalau untuk pengetahuan, minggu depan kita ada ujian. Kita ada ujian. Saya akan note dekat grup. Okey. Ni Alia, Nurul Alia.
Nur Arya. Ya Ustaz. Nur Arya, minggu depan kita ada ujian. Dengar Kita ada dengar, ujian dan saya akan notekan nanti dalam grup yang mana bentuk ujian yang kita ambil, bentuk ujian yang kita akan hadapi tu macam mana untuk ujian pertama. Lepas tu saya akan letak juga untuk standby ujian kedua bila, lepas tu tarikh-tarikhnya dan juga berapa markah untuk untuk markah carry mark berapa, markah untuk ujian akhir yang menggantikan final berapa, untuk assignment berapa dan juga untuk pembentangan assignment nanti. Assignment nanti kita akan bentangkan. Assignment kita akan minta bentangkan nanti saya akan bincang dengan Anas. Anas ada? Ada sini Anas? Ada Ustaz, ada. Anas nanti saya jumpa awak nanti sebab minggu ni kita akan jumpa untuk bincangkan apa benda yang kita kena buat kita ni, tapi bermula dengan ujian minggu depan. Minggu depan minggu 7 kan? Ya Ustaz. Minggu depan minggu 7 kita akan buat satu ujian. Tak silap saya pada 23 ke 24 tarikh kita akan buat satu ujian yang berkait dengan tajuk ni lah, tajuk minggu ni. Tajuk minggu ni saudara. Di minggu ni kita ujiankan dia. Kita buat ujian sejam dan 2 jam lagi tu tengoklah kita buat aktiviti ataupun kita buat kelas ke sejam. Macam mana tengok bincang balik lah. Cuma untuk petang ini saya rasa setakat inilah dulu. Kalau ada apa-apa soalan tanya boleh buka mic lah. Kalau ada soalan buka mic untuk petang ini, dan kalau tak ada, tapi kalau tak ada saya pergi satu-satu lah. Ustaz nak tanya. Okey. Allah. Sorry. Ustaz boleh nak tanya tak pasal ujian? Sekejap tak. Saya nak buka ni punya ni. Alamak. Sekejap. Dia hilang ni. Okey, okey Anas. Anas ada? Ya Ustaz. Ada? Ada? Soalan pasal ujian tu Ustaz. Cuba kuat sikit lah, tak dengar. Ujian tu dalam objektif ke subjektif tak? Okey, ujian tu saya akan objektifkan di klip nanti. Tapi sebelum saya akan bagilah dulu dia punya subtopik ataupun tajuk-tajuk yang akan masuk. Okey, ujian tu 20 markah. Bukan. Ujian tu 20. Jadi 20 markah ni, 20 markah nanti akan dikelipkan lah. Tapi soalan tu soalan ringkas je, jangan risaulah. Cuma nak harap semua maklum, semua kena hadir lah, tu je lah. Sebab kali ni kita kena strict sikit, bukan apa. Sebab ada yang desas-desus yang mengatakan bahawa apabila kita ada pesara buat ujian, maka ada pelajar yang tak jawab. Dia macam dia tak jawab pada masa tu, tapi dia minta dengan pesara untuk buka pada waktu lain. Jadi benda ni semua menimbulkan isu yang mana tidak ada strict lah. Maksudnya, jadi kalau pelajar-pelajar lain tahu bahawa tak ambil pada waktu tu, boleh ambil pada waktu lain, maka jadi pelajar-pelajar ni buat lebih kurang. Jadi itulah timbul isunya. Jadi kalau pesara-pesara ni nak buka balik benda tu, kadang-kadang dia melibatkan orang lain boleh IT balik. Boleh edit balik jawapan dia nanti. Jika sekiranya pesara tu belum bagi markah. Jadi dengar Anas dengar. Dengar Ustaz, dengar. Okay, jadi maknanya kalau pada masa tu pesara tu contoh tak marking lagi. Tapi tiba-tiba ada lagi 2-3 orang pelajar yang tanpa sebab sebenarnya, tanpa sebab yang munasabah untuk dia tak hadir pada masa tu untuk jawab tu. Jadi pada masa tu
kita maknanya pensyarah tu orang kata apa? Patut pensyarah tu tak bagi peluang lah dia buka. Tapi dia jawab. Tapi pada masa yang sama, kadang-kadang pensyarah ni dia buka juga untuk jawab. Maka pensyarah tu tak marking lagi pun orang lain. Jadi pada masa yang sama orang lain boleh baiki balik jawapan itu dan boleh edit balik jawapan dia. Itu timbul isu dia. Jadi minta maaflah semua, kalau boleh semua wajib hadir pada masa ujian itu. Jika sekiranya ada masyarakat, contohnya lah, kita ada 3 jam. Ujian sejam saja kita buat ujian. Jadi 2 jam lagi tu kita buat kuliah. Jadi sekiranya kalau dalam masa kuliah tu perlu keluar ataupun perlu orang kata apa, perlu ada urusan penting, maka 2 jam tu lah keluar. Jangan keluar pada masa sejam tu. Okey. Jadi ambil masa yang kita bukan tak nak bagi keluar apa, tak nak bagi strict sangat, tapi biar berpada-pada. Maknanya kalau sejam pertama ujian tu tolong hadir dulu macam mana pun, dan sejam yang kedua jam kedua ataupun jam ketiga kalau terpaksa keluar, ada kematian ke, ada sakit ke, ada kes apa ke, maka pada masa tu bolehlah keluar untuk ataupun boleh keluar daripada kuliah lah, maksudnya boleh keluar daripada online kelas tu. Itu sahaja sebenarnya, bukan kita kata nak marah dia nak keluar, tapi kalau boleh biar hadir di ujian. Sebab kalau tak hadir, jadi macam sebelum ni lah ada kes, kita terpaksa buka balik. Okey. Seterusnya, apa lagi, ada soalan lagi tak? Lagi? Ada soalan lagi sebelum kita berpisah? Sebab saya rasa kita berhenti awal sikit. Okey, sebab hari ni pun kita puasa. Saya rasa ramai orang yang nak keluar. Yang duduk dalam mesti nak keluar, beli kat luar bazar tu kan. Yang duduk di rumah pun mesti nak pergi beli bazar, dekat bazar tu kan. So saya nak bagi peluang awal sikit lah keluar hari ni, berehat. Okey. Untuk kita sama-sama lah di bulan puasa ni mengerjakan ibadah-ibadah lain. Ada yang baca Quran kononnya lah kan. Nak baca Quran tu tadarus. Okey, jadi saya tak nak ambil masa banyak sangat. Jadi nanti orang kata pula bulan puasa ni biarlah yang banyak boleh buat banyak benda-benda yang keakhiratan tu, ada masa dia kan. So tak apa. Siapa-siapa nak pergi lepas benda ni, nak pergi bazar ke, nak pergi mana ke, nak baca Quran ke apa semua. Okey, ataupun nak pergi cari, nak pergi jawab tugasan-tugasan tadi ke, kita pulang. Okey. So kalau tak ada apa-apa, saya mohon maaf jika ada terkasar bahasa. Selamat berpuasa, selamat bersahur dan okeylah, selamat berbuka. Dan jika sekiranya ada apa-apa perkara yang berkait dengan subjek ini, boleh direct pada saya personal ataupun melalui grup. Okey. Seterusnya saya nak pesan sekali kepada Anas, mohon hantar kehadiran nanti, okey. Dan juga juga screenshot, dan kalau ada rakaman itu hantarlah 1 keping 2 yang sebagai bukti lah kuliah kita berlangsung walaupun di musim pandemik dan musim puasa ini kita tetap buat kuliah tu. Okey, boleh Anas Okey. Seterusnya Boleh tak? boleh Anas Ya boleh. Okey. So kalau tak ada apa-apa, saya minta maaf kata bahasa, kalau ada gangguan suara minta maaf lah. Okey. Dan harap semua dapat masuk minggu depan untuk ujian kita. Saya nak buat sekali je, saya tak nak ulang-ulang lah maksudnya. Okey. Dan jika ada apa-apa perkara berbangkit, sila direct kepada grup dan ataupun personal. Dan untuk hari ini saya sudahi kuliah kita dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama. Terima kasih, Ustaz. Selamat berbuka Ustaz. Selamat berbuka.